Kena bagi link kat Ustaz ni. Dekat chat Okay Ustaz, dah bagi dah. Alright, masih. Alright. Oh, cantik lah 8 orang di Peru. Boleh share dulu di Facebook, pergi ke Facebook Alam apa dah? Alam. Boleh pergi ke Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Dan kawan-kawan ataupun ibu-ibu ayah yang baru masuk boleh share dulu. Ustaz Yusof dah buat live di Facebook . Mana nak buat tu ayah? Covid masukkan pula. Alang kata, nanti dah siap bagi tahu. Tadi dia perlu Covid. Mana tak asal dia yang Covid banyak tau. Semua tu. Putih Covid sikit je lepas tu putih masak. Banyak-banyak pergi yang Covid. Mana ayah mana kakak. Yang Covid. Ya. Jom. Buka pintu. Covid banyak. Apa? Jangan apa? Tanah. Dua-duanya bengong tu. Tak tidak mute. No. Ada sampai nak jatuh. Ada sampai nak jatuh. Tak nak syusyuk Jannah. Oh, dah sampai. Dah sampai jadi merangkak. Jangan makan dulu. Baik. Ayam aja pergi dah kerja. Ada tak? Satu cukup. Cukup dah tu ayah. Okay, makan puas. Aku mengapa? Dia memang tak nak daripada mula. Kalau boleh tak nak tu. Kontrol. Kalau Rasidah boleh mute ke? Baik, insyaAllah kita nak mula dah pukul 3. Kita tolong ibu-ibu ayah sekalian untuk mute Zoom masing-masing ataupun Ustaz Yusof boleh tolong. Okey, baik. Kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da.
Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk siri kelima daripada kuliah berdasarkan buku Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Dan Alhamdulillah ini sepatutnya siri yang terakhir. Kemungkinan kita akan extend 1 ataupun 2 siri lagi, tengoklah keadaan macam mana. Saya akan bincang dengan Ustaz Yusof supaya kita dapat khatamkan perbincangan semua bab dalam buku ini insya-Allah. Alhamdulillah semalam seorang sahabat saya lulusan daripada Jordan, daripada Terengganu dan kini menetap di Perlis, Ustaz Qarni Idrus, bagi siapa yang biasa follow dalam page Pro Media Tajdid ataupun Suara Sunnah. Beliau juga ada menggunakan buku ini untuk kuliah beliau di Perlis. Alhamdulillah. Kalau boleh ramai asatizah ustaz-ustaz kita yang guna karya ini, maka pada saya ianya satu benda yang saya rasa puas hatilah ataupun saya rasa bermanfaat. Semoga ia bermanfaatlah kandungan dan perbincangan itu. Baik, dengar ke suara saya ibu-ibu sekalian? Puan Rosna, Puan Norli, Puan Anita, dengar ke suara? Dengar. Puan Norkia, Puan Norsyam, Puan Nasimah, okey ya, Puan Nazira, okey belakang ya? Alhamdulillah Ustaz dengar. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, baik, hari ini kita masuk bab yang ke-4. Bab ini antara bab yang paling berat dalam buku ini ataupun yang agak teknikal, meskipun saya tahu sebahagian sudah biasa dengan perbahasan dalamnya, tapi mungkin sebahagiannya agak tidak mendalami secara khusus sebelum ini. Baik, kita cuba untuk perbahaskan dan bincangkan secara tidaklah berat sangat, namun masih lagi dalam kerangka yang ilmiah insya-Allah. Baik, tajuk bagi bab yang keempat ini saya namakan sebagai bid'ah, dalal dan syirik, natijah daripada khurafat, tahyul dan mistik. Jadi satu penyataan bahawa natijah daripada khurafat, tahyul dan mistik ini, pemikiran khurafat, tahyul dan mistik membawa kepada beberapa amalan-amalan yang sebenarnya sudah berstatus bid'ah yang boleh menyebabkan dalal, iaitu kesesatan, dan juga na'udzubillahi min dzalik, kemuncaknya boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah premis ataupun intipati dalam perbahasan bab yang keempat. Cuma daripada bid'ah, dalal dan syirik, yang paling saya tekankan dalam bab ini adalah bab bid'ah. Kerana dalal dan syirik ini jelas, kesesatan dan juga syirik adalah perkara yang sebahagian besar daripada kita boleh tahu dengan jelas. Tapi bila masuk bab bid'ah, kita agak keliru ataupun kita agak banyak pandangan ya. Kita tak nafikan ia tidak semudah yang ni tak bid'ah, yang ni bid'ah. Tidak begitu. Dia cukup complicated dan rumit sebenarnya. Dan para ulama membincangkan dengan panjang lebar tentang perkara ini. Dan kita suka untuk melihat semua pandangan ulama daripada pelbagai latar aliran pemikiran mazhab dan seumpamanya untuk melihat pandangan mereka tentang bid'ah ini, dan di sana adalah beberapa solusi yang kita kemukakan dalam bab ini ya. Baik, cuba tuan-tuan tengok. Penting untuk kita faham bahawasanya lawan kepada bid'ah dalam perbandingan ataupun dalam urusan keagamaan ataupun kehidupan kita ini, semuanya ada pasangan ataupun lawan dia lah. Laki lawannya perempuan, begitu. Malam lawannya siang. Dia panggil muqaranah, perbandingan, untuk dibuat perbandingan. Maka dalam konteks ini, kenapakah wajar ataupun penting untuk kita belajar dan juga faham juga tentang bid'ah? Kerana pada premis ataupun apa yang saya jelaskan ini, pemikiran khurafat, tahyul dan mistik sebahagiannya boleh menyebabkan amalan, perbuatan amalan dan i'tiqad yang bid'ah. Ini kita akan tengok apa maksud bid'ah yang Quran sebutkan, yang Rasulullah sebutkan dan para ulama huraikan. Panjang lebar ya saya bahas dalam bab ni. Saya tidak akan pergi secara terlalu detail, tapi cukup untuk kita faham secara umum. Tidaklah secara terlalu keras sehingga semua benda nak dibid'ahkan, tak ada kerja lain. Dan tidaklah terlalu ringan sehingga semua benda tidak ada masalah untuk diamalkan sedangkan ia sebenarnya sudah masuk ke daerah bid'ah.
Kita nak ambil yang wasati, yang pertengahan, yang terbaik. Al-wasat yakni khiyarul adl, yakni yang terbaik di antara dua unsur yang merosakkan agama ini. Jadi lawan kepada bid'ah adalah sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu lawan kepada bid'ah itu sunnah, lawan kepada sunnah adalah bid'ah. Jadi nak dapat tidak untuk kita faham sungguh-sungguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsep dia, kerangkanya, maka kita kena kenal juga bid'ah itu apa. Semacam kalau kita nak kenal siang, maka wajib untuk kita mengenali malam itu apa. Kalau kita nak mengenali jantan, maka wajib untuk kita mengenali apakah itu betina, dan seterusnya. Baik, yang kedua, dalal. Dalal ni daripada dal, iaitu sesat. Dalal, kesesatan. Dan di sana ada terminologi yang berbunyi ahlul bid'ah wad dalal. Campuran antara bid'ah dan dalal. Sebab tu saya sebut bila bid'ah dia akan membawa kepada kesesatan, dan sebahagian kesesatan ada yang tidak jadi syirik, tapi ada yang boleh bawa kepada syirik, khususnya kesesatan dalam akidah sehingga menamakan makhluk sebagai Tuhan. Itu tidak lagi sesat yang biasa, itu sesat tahap berat yang melibatkan akidah. Maka ia adalah satu kesesatan yang boleh menyebabkan kesyirikan kepada Allah. Ahlul bid'ah dalal, lawan dia mustaqim, iaitu lurus. Yang sesat, yang celaru, yang sesat adalah lawannya adalah mustaqim, iaitu yang lurus. Nah, ataupun dinamakan, kenapa dinamakan ahlus sunnah wal jamaah? Kerana lawannya adalah ahlul bid'ah wad dalal. Demikian yang diambil daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Bila mana dia menafsirkan satu ayat Quran berkaitan dengan wajah ahli syurga atau wajah mereka yang di akhirat kelak, iaitu wajah penerima ashabul yamin dengan ashabul shimal, yang disebutkan sebagai wajah mereka itu setelah hitam, legam dan seumpamanya, keruh. Maka disebutkan oleh Ibn Abbas bahawa hum ahlul bid'ah wad dalal dan ahli sunnati wal jamaah. Baik. Ada sahabat kita yang belum mute suara ke? Mohon mute. Okey, baik. Masih. Lagi tu, siapa tu? Okey, baik. Masih. Jadi seterusnya syirik, syirk, iaitu menyekutukan, menyamakan apa saja selain daripada Allah dengan Allah. Lawannya adalah tauhid, iaitu mengesakan, mensucikan Allah dari segala sifat kesyirikan. Vice versa ini sangat penting untuk kita tahu, kerana kita tidak mungkin akan tahu tauhid yang sebenar melainkan kita kenal apakah itu syirik. Kita tak kenal iman yang sebenar-benarnya melainkan kita kenal kufur itu apa. Kita tak akan kenal sunnah yang sebenar-benarnya melainkan kita kenal bid'ah itu apa. Kita tidak akan kenal apakah itu al-mustaqim, yang disebutkan sebagai golongan mustaqim, alladzina an'amta alaihim, yang mereka menerima rahmat, yang Allah Taala bagi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Golongan mustaqim itu daripada siapa? Minan nabiyyin, daripada nabi-nabi. Minan nabiyyin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Itu atau disebutkan siapakah golongan yang an'amta alaihim, yang Allah Taala bagi nikmat itu, maka disebutkan oleh ulama minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Kita duk minta dengan Allah lah semoga kita masuk daripada golongan tersebut. Jadi terminologi ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang benar-benar berpegang pada Quran dan sunnah dan berada di atas kefahaman para sahabat. Ni ta'arif yang paling asas. Jadi lawan kepada ahli sunnati wal jamaah adalah ahlul bid'ah wad dalal. Golongan yang buat bid'ah dan juga berada dalam kesesatan. Lawannya gitu. Adakah mereka telah syirik? Tak. Sebahagian orang yang sesat tidak syirik, dia sesat. Dia belum syirik ataupun dia tidak kufur lagi, tapi dia sesat. Boleh katalah macam sesat yang khafi ataupun yang ringan, yang tidak berat. Tapi sesatlah. Sebagai contoh golongan Mu'tazilah.
Sebagai contoh golongan Jabariyah, Qadariyah dan beberapa lagi. Kerana mereka ini bukannya tak percaya pada Allah, tak percaya pada malaikat Rasul. Cuma dia ada pandangan dalam akidah yang menyelisihi usul ahli sunnati wal jamaah. Maksudnya against Quran dengan sunnah. Satu benda, dua benda. Tapi disebabkan satu benda, dua benda itu, dikira akidah mereka menyeleweng. Itu kaedahnya kita kena faham sungguh-sungguh. Ya? Tuan-tuan dan puan rahimahullah ta'ala. Baik, kita pergi laju. Kita juga tidak bersetuju dalam kita beragama sebagai orang awam, sebagai orang yang saya sebutkan, sebagai orang yang kita ni memang level jahil sebenarnya. Jahil itu dalam arti kata tidak alim lah. Bukannya jahil itu bodoh yang tidak ada tahap kita kata hilang akal ke tidak. Maksud jahil di sini adalah tidak mencapai tahap alim. Tidaklah kita ni hafal Quran, hafal hadis, istinbat hukum bahasa Arab apa semua. Itu dikira masih lagi dalam bahasa Arab jahil. Jahil ini tidak tahu, bukannya bodoh. Safih baru bodoh dalam bahasa Arab, ya. Kena faham tu? Sebab tu bahasa Arab bila sebut juhala ada orang yang tidak tahu, yakni orang yang tak belajar lagi benda tu. Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi dalam konteks Melayu bila sebut jahil ni benda tu benda yang sangat-sangat aib. Dia istilah Arab, tapi bila dia mari jadi bahasa Melayu, istilah jahil ni dah jadi satu istilah yang begitu sekali kita katakan istilah yang dahsyat lah. Kalau kita kata awak ni jahil ni, oi marah kita tuan-tuan. Tapi kalau kata awak ni tak mengaji ni, okey. Awak tak tahu ni, okey. Tapi kalau tahu awak ni jahil ni, marah bukan main lah. Begitu ya. Baik. Bodoh dalam arti kata bodoh itu adalah safih dalam bahasa Arab, ya. Safih, bodoh yang kita katakan bodoh yang sepatutnya kita marah tu. Begitu. Baik, dalam konteks ini bila kita duk bincang apakah itu bid'ah, apakah itu dhalal sesat, apakah itu syirik, apakah ia memberikan kita lesen ataupun memberikan kita hak? Ada lagi tuan-tuan yang tak matikan mikrofon, ya. Minta tolong. Senyapkan mikrofon. Baik, terima kasih. Baik, dalam keadaan ini tidaklah bermaksud kita bila kita belajar apakah itu bid'ah, apakah itu dhalal, apakah itu syirik, akhirnya kita muncul sebagai orang yang dengan mudah untuk melakukan tafsir, tafsir memfasidkan orang, mengatakan orang ni buat dosa besar, orang ni buat dosa kecil, orang ni buat tak boleh. Kita tidak menyentuh individu, tapi kita mengkritik ataupun kita menegur perbuatan. Itu kaedah dalam Islam, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau perasan dalam hadis-hadis baginda dibuat kajian oleh sebahagian sahabat dan guru kita, guru kami, mereka mengkaji bagaimana Rasulullah menegur sahabat-sahabat, ya. Contohnya seorang sahabat yang tak betul solatnya. Jadi Rasulullah dalam Masjidin Nabawi, dia mari dia solat. Bila dia solat tu Rasulullah kata, kamu pergi ambil wuduk semula, solat semula. Dia pergi, dia pun datang solat balik, dia ambil wuduk, dia solat balik. Rasulullah kata pergi ambil wuduk semula, solat semula. Sehinggalah beberapa kali sehingga ada sahabat yang tunjuk ajar barulah betul. Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah bukan kata, "Hei kamu ni tak cerdik lah. Jahil ke? Tak mengaji ke?" Ni cara antara psikologinya, cara Rasulullah tegur. Dan ia menjadi ibrah, pengajaran kepada kita sebagai ayah, sebagai ketua, sebagai guru besar, sebagai cikgu, sebagai apa lagi. Khususnya laki dan seumpamanya. Maka kita kadang-kadang nak tegur, nak kritik satu-satu perbuatan itu, sahabat kita ke, kawan kita ke, anak buah kita ke, ataupun saya sebagai pegawai ada pegawai-pegawai di bawah ke, ataupun sebagai ketua, maka yang ditegur, yang dikritik adalah perbuatan. Yang dipuji juga perbuatan. Bagus kamu rajin membaca, anak sebagai contoh, ya, cucu. Bagus abang suka membaca buku, nanti Walid beli lagi buku yang banyak. Itu antara yang ditunjukkan dalam banyak hadis Nabi SAW. Rasulullah bila nak menegur dan mengkritik, Rasulullah tak tegur peribadi. Kamu ni anak siapa ni? Tak cerdik betul lah. Belajar mana dulu? Tidak, dia tak sentuh anak siapa ke apa semua. Tapi dia pergi kepada bagus kamu solat macam tu. Allah Ta'ala bagi pahala begini-begini. Ada perbuatan yang kamu solat tadi tu, kamu kena pergi solat semula. Jadi direct di situ. Itu kaedah kita dalam nak menegur dan mengkritik antara asasnya yang berdasarkan
istinbat, para psikologis, para sarjana dalam menilaikan ataupun menganalisis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tafsir dengan itu kita tak ajarlah. Kita tak boleh, tuan-tuan sebagai tulabul ilm, apatah lagi sebagai pelajar-pelajar awam macam kita ni, tidak layak untuk kita memfasidkan individu. Tapi kita boleh kata perbuatan mencuri dosa besar itu tak ada masalah. Memang betul pun. Quran hadis bagi tahu mencuri dosa besar. Nah, tapi kita nak kata, "Hei kamu ni Allah, tak ada masa depan dah kamu ni. Memang saya tengok awak ni muka macam orang fasik ya." Tak boleh begitu. Itu bukan akhlak seorang pendakwah, seorang pelajar ataupun tulabul ilm. Minta maaf saya pakai baju pink hari ni tak apa dah puan-puan. Kok ada yang allergic lah dengan warna pink. Baik, seterusnya lepas tafsir tidak boleh sewenang-wenangnya memfasidkan, iaitu mengatakan orang ni berdosa, orang tu berdosa. Yang kedua, tidak boleh bermudah-mudah untuk tadlil, iaitu menyesatkan. Tadlil, menyesatkan. Orang ni sesat, orang tu sesat, tak boleh. Yang dihukum, yang dibicarakan idealism, ideologi, pemikiran ataupun aliran dan seumpamanya. Dan mereka yang berhak mengeluarkan fatwa sesat dan seumpamanya hanyalah waliul amri, iaitu pemerintah. Itu pun setelah dipanggil, disiasat, di kaunseling, di soal jawab, dan masih keras kepala, masih lagi berpegang dia tu Nabi, dia tu adalah Tuhan, dia tu adalah ni, maka barulah pihak berkuasa memfatwa, mengeluarkan fatwa ataupun menggezetkan aliran dia itu sebagai sesat, pemikiran dia sebagai sesat dan seumpamanya. Dan semua orang sesat di Malaysia ini, majoritinya, walaupun mereka itu difatwakan sesat dan sebahagiannya mati dengan tidak bertaubat, masih lagi dalam keadaan sesat, mereka tetap ditanam di kubu orang Islam. Ini menunjukkan secara rasminya mereka tidak pernah diistiharkan keluar daripada Islam, meskipun kesesatan mereka itu sebenarnya adalah kesesatan akidah. Antara lain mengaku diri sebagai Tuhan. Ini dahsyat tuan-tuan. Mengaku diri sebagai Tuhan ni bukannya sesat biasa. Itu dah sesat akidah, sesat yang paling dahsyat sekali. Firaun kalau hidup lagi pun jengkeren Firaun. Firaun pun tak pernah mengaku. Firaun pun kagum. Aku ingat aku seorang je sebut ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang tertinggi. Rupanya orang Melayu pun ada juga Tuhan Harun. Bukan main. Kalau mengaku jadi Thor, dewa peti ke, okey juga. Ni mengaku Tuhan. The God Almighty tu. Itu hebatnya yang namanya mim lam alif ya waw Melayu. Baik, tidak boleh mudah untuk menyesatkan dan kemudian tidak boleh mudah untuk tabdi', iaitu membid'ahkan. Ada benda-benda yang kita tengok macam bid'ah, tapi bila diperhatikan, dia bukan bid'ah pada amalan itu, tapi dia bid'ah pada i'tiqad, pada penetapan. Dia panggil idhafah. Nanti kita akan tengok. Ini saya kata teknikal sikit ni. Minta maaf lah, petang-petang ni bincang benda berat sikit. Tapi saya yakin sebagai ibu ayah dah banyak dah belajar dengan Ustaz Yusof, dengan Ustaz Zulkhairi, dengan ustaz-ustaz saya sendiri sebenarnya, guru-guru saya sendiri. Tabdi', yakni mudah untuk membid'ahkan. Macam Yasin malam Jumaat sebagai contoh antara yang popular. Yasin malam Jumaat, hukum asalnya ialah baca surah Yasin pada malam Jumaat. Itu study case dia. Jadi baca Yasin tu Quran malam Jumaat, tak ada masalah. Hukumnya sunatlah baca Quran, yakni surah Yasin pada malam Jumaat. Yang jadi masalah bila berlakunya idhafah ataupun idhafiyah, iaitu penetapan. Penetapan itu apa dia? Penetapan seolah-olah siapa yang baca surah Yasin pada setiap malam Jumaat ada pahala-pahala khususnya. Dan kemudian dibuat pula kaifiyat, tata cara yang khusus. Mesti baca selepas maghrib, sebelum masuk isyak, mesti dulu mula dengan baca bacaan ini, zikir-zikir ini. Jadi penetapan-penetapan itu dan kemudian disandarkan pula kepada hadis-hadis yang dikatakan ada hadis tentang kelebihan Yasin begini, ya sebenarnya hadis-hadis itu pun tak mencapai tahap sahih, maka disitulah bermulanya masalah.
Adapun baca Yasin malam Jumaat tak ada masalah. Dan sepatutnya bukan setakat Yasin. Yang lebih ada dalil adalah suratul Kahfi. Kalau nak kira ada dalil. Yasin dalil umum lah baca Quran. Yasin malam Jumaat boleh, malam Sabtu boleh, malam Ahad boleh, malam bila boleh. Hari Jumaat tu pagi Jumaat boleh, tengah hari Jumaat boleh, malam Jumaat. Tidak ada pengkhususan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Tetapi bila dikhususkan, ada penetapan idhafiyah dari sudut masa, kaifiat, dari sudut masa, dari sudut kita katakan fadilatnya, dia akan ada masalah di situ. Dan di sinilah banyaknya di alam Melayu kita berlakunya hal-hal yang sedemikian. Asas hukum amal itu tidak ada masalah. Tetapi setelah ia dikhususkan, dipatternkan, di SOP-kan dan disandarkan pula pada agama ataupun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kenapa baca Yasin malam Jumaat? Rasulullah suruh kan baca Yasin malam Jumaat. Kita katakan tidak ada Rasulullah suruh baca Yasin malam Jumaat. Yang Rasulullah suruh buat malam Jumaat yang ada dalilnya ataupun hari Jumaat dengan fadilatnya terselamat daripada fitnah dajjal dan seumpamanya, riwayat Muslim, riwayat pelbagai lagi, adalah membaca suratul Kahfi. Begitu. Lepas tu boleh tak boleh baca surah Yasin ni? Boleh, tak ada masalah secara umum. Membaca Al-Quran dapat pahala baca Quran, cuma jangan tetapkan dari sudut apa dia? Dari sudut fadilat, masa, kaifiat dan seumpamanya. Itu maksudnya. Nanti kita akan bagi contoh yang lebih jelas ya. Baik, seterusnya ada orang mencala-cala saya punya poster, saya punya ni. Baik, seterusnya tasyrik. Tasyrik ni mensyirikkan ya. Mensyirikkan, lagilah tak boleh, bahaya. Bahkan kalau kita mengkafirkan ataupun mensyirikkan orang secara sengaja ataupun mulut kita ni jenis orang ni syirik, orang ni tak boleh. Orang tak boleh main Tapi kita boleh kata perbuatan yang melibatkan bomoh, pawang, dukun, sihir boleh membawa kepada kesyirikan. Itu jelas dalilnya. Kita mengkritik tentang amalan itu. Perbuatan bertemu bomoh atau percaya pada bomoh dan seumpamanya itu. Bukannya pada orang yang pergi dan seumpamanya, kerana orang itu cerita lain. Itu sebut begitu. Baik, seterusnya takfir, mengkafirkan. Bahagian takfir ni memang jadi satu polemik besar lah. Sama ada dalam politik, sama ada dalam aliran pemikiran dan seumpamanya. Aliran mazhab, kafir mengkafir. Syirik mensyirik. Itu memang berlaku. Sampai sekarang pun berlaku lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Hadza, kita tak boleh terlibat dengan perkara-perkara begini, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Kita sebagai pelajar ni, pelajar awam lah kita ni tak boleh terlibat dengan hal-hal yang demikian. Meskipun kita tengok depan mata kita orang yang buat begitu begini, individu, kita boleh benci perbuatannya. Macam tempoh hari Maknyah LGBT inilah Maknyah ya. Bolehkah kita reda dengan perbuatan mereka menjadi transgender itu? Tidak boleh. Kita wajib membenci maksiat yang dia buat, iaitu dia nak jadi perempuan apa semua itulah. Tetapi apakah boleh kita pergi ambil kayu, pergi katok dia, pergi pukul dia, pergi bunuh dia, orang gila tepi jalan yang tidak ada mak bapak meraya-raya, kita kata ni sampah masyarakat semua kita ambil, dia bunuh apa semua? Tidak boleh. Kita tidak ada hak, kerana nyawa itu adalah hak Allah. Tidak boleh kita sewenang-wenangnya dalam maqasidus syariah, iaitu hifzun nafs adalah antara perkara yang syariat jaga. Walaupun orang tu orang gila, walaupun orang tu orang yang tidak siuman, walaupun orang tu hamba dan seumpamanya, nyawa sangat tinggi nilainya dalam Islam. Sebab ia adalah hak Allah ataupun milik Allah. Maka tidak boleh kita semudah-mudahnya untuk mengkafirkan. Bahkan di sana ada hadis-hadis sahih Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim seumpamanya, siapa yang mengatakan sahabatnya itu ya kafir au aduwallah, wahai si kafir ataupun musuh Allah, jika mereka tidak begitu, maka tuduhan itu akan balik pada diri sendiri. Sebab tu tuan-tuan, hati-hati. Era ahli politik kafir mengkafir ni saya sempat, dan saya yakin sebanyakan kita sempat. Kemudian bila kita dah mengaji lebih sikit apa semua, kita rasa ini memang tak boleh. Memang tak boleh tuan-tuan. Sekadar urusan politik, walaupun ia kata politik ni sebagai pada Islam apa semua, tetaplah bila dia melibatkan politik kekuasaan,
untuk sampai nak kafirkan orang yang tak sokong kita, orang yang tidak bersama kita, tak boleh. Tak boleh sampai tahap tu. Kita boleh katalah kita berbeza pandangan, tak setuju, sepatutnya begini, boleh nak bergaduh, nak berbeza pandangan dari sudut politik, tak ada masalah, memang kita dilahirkan untuk berbeza. Tapi nak kata kalau awak tak sokong NGO saya, parti saya, aliran saya, puak saya, saya punya klan, awak tak sokong, saya punya geng ni, awak tak sokong, maka awak dikira kafir ataupun tidak Islam, tu tidak, tak boleh begitu. Waliyadzubillah min dzalik hadza. Baik, itu asasnya. Kita pergi tengok sikit lagi. Macam mana ya nak buang warna-warna merah ni? Kau tak apa? Ada siapa pergi tulis itu? Saya nak buang apa? Tak apalah. Boleh padam tu, boleh padam guna dekat bahagian mana pun ada dekat bahagian yang ustaz boleh guna pensel tu, boleh padam. Clear cut. Okey, annotate dia. Okey, ada. Undo. Clear. Tak buat. Clear. Tak ustaz ada tekan butang clear ada tak? Okey, clear drawing ya. Yes, sahih. Okey, alhamdulillah, barakallahu fiik. Masih tuan. Okey, ada. Baik, kita terus. Sikit saja gangguan tu, cuma nampak tak sedap lah dilihat ya. Baik, kita tengok di situ kelompok aliran pemikiran beragama. Ini adalah kesimpulan yang saya buat berdasarkan pemerhatian peribadi dan pembacaan selama hampir 10 tahun tuan-tuan ya. Kita perhatikan lebih kurang lah, ataupun ada lagi sebenarnya. Kalau siapa yang ada buku tu boleh tengok bab ini, saya bahas panjang lebar. Kira-kiranya corak pemikiran beragama di Malaysia ni lah. Maka saya rumuskan, paling tidak ada 3, saya baca di sini. Yang pertama, aliran yang berpegang apa sahaja, i'tiqad dan amalan yang tidak ada asal, secara khusus daripada nas adalah bid'ah. Ini dalam urusan bid'ah, kelompok yang melihat bid'ah itu sebagai satu isu ni, paling tidak saya bahagikan kepada 3 kelompok. Cara mereka melihat bid'ah ni bagaimana ya. Jadi aliran yang pertama, muka surat 75 bagi mereka yang ada buku, saya tahu sebagian ada buku, mungkin boleh tengok ya. Aliran yang pertama adalah aliran yang berpegang apa sahaja yang berbentuk i'tiqad dan amalan yang tidak ada asas secara khusus daripada nas, iaitu tidak ada sanad Quran dan hadis, adalah bid'ah dan natijahnya adalah kesesatan. Ini dia clear cut. Dia kata apa-apa sahaja yang tidak ada dalil yang khusus daripada Quran dan hadis, memang kira bid'ah belaka. Ini kira pukul rata lah. Agak-agak kita kata aliran yang agak tegas ataupun keras lah. Syadid ataupun kita dalam bahasa Arab yang panggil syadid ataupun yang sempit, yang keras itu. Makanya natijah sesat adalah neraka, kerana mereka pakai hadis itulah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, kemudiannya dia kata sebahagian mereka menolak amalan yang berasaskan daripada hadis dhaif. Hadis dhaif pun dia tolak juga. Tak boleh, hadis dhaif ni hadis yang lemah. Nah, hampir secara mutlak semua urusan berkaitan agama ini, khususnya urusan i'tiqad dan ibadah, sudah sempurna dan mesti hanya bersumberkan hadis-hadis sahih Nabi SAW sahaja. Kaedah asas mereka adalah al-aslu fil ibadah haramun tahrimun. Asal dalam ibadah dan akidah haram belaka, melainkan ada dalil yang membenarkan. Dan ini bukan kaedah biasa. Sebagian ulama memang berpegang dengan kaedah ini ya, khususnya mereka daripada aliran ahli hadis. Memang mereka berpegang dengan agak tegas dalam bab ini. Bagi mereka cukup dengan hadis sahih saja. Tapi bila kita tengok para fuqaha, ahli fiqh, tidak begitu. Mereka selain daripada berpegang dengan hadis sahih, mereka juga menggunakan hadis-hadis dhaif sebagai sumber analisis untuk mereka istinbatkan hukum. Itu realiti yang kalau kita belajar lebih sikit kita akan jumpa. Oh, memang ada ulama, khususnya ulama-ulama dalam fiqh, dalam fiqh, dia nak hukum ni halal harus makruh sunat apa semua ni, bila dia nak berhukum dengan hukum taklifi dalam satu urusan, maka dia akan melihat semua all around apa-apa hadis yang ada, bukan saja hadis yang sahih, hadis yang tak mencapai tahap sahih pun dia akan tengok untuk analisis bersama. Dia tak tolak sewenang-wenangnya. Termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak tolak hadis dhaif ya.
Imam Bukhari ada kitab yang bertajuk Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Yang mana dalam itu dengan sengaja Imam Bukhari masukkan banyak hadis-hadis yang dhaif kerana kitab itu berkaitan dengan fadailul a'mal, berkaitan dengan fadilat amal dan juga targhib wa tarhib. Tak ada masalah untuk diamalkan. Dengan syarat yang ketat bahawa hadis-hadis dhaif tadi dah ada dalam bab yang sama dalam hadis sahih. Itu syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia lah. Dan seumpamanya. Baik, aliran yang kedua, aliran yang berpegang bahawa semua i'tiqad dan amalan yang tidak mempunyai nas itu dalam kategori bid'ah dhalalah. Ini kerana semua mereka menerima konsep bid'ah hasanah. Minta maaf. Aliran yang kedua ni, aliran yang berpegang bahawa bukan semua i'tiqad dan amalan yang tidak mempunyai nas itu dalam kategori bid'ah dhalalah. Ini kerana mereka menerima konsep bid'ah hasanah. Ni biasanya di tempat kita ni lah yang disandarkan disandarkan kepada mazhab Syafi'i. Yang bersumberkan dalil umum atau kaedah pendalilan istidlal ataupun qawaidul fiqhiyah yang kemudiannya menggunakan selain nas yang qat'i seperti qiyas, masalihul mursalah, istihsan, istishab, al-adah al-muhakkamah, maqasidus syariah, sadduz zari'ah, ni semua kaedah-kaedah syarak ya, dan pelbagai lagi sumber hukum yang kebiasaannya menjadikan i'tiqad atau amalan tersebut dihukum atau difatwakan sebagai mubah ataupun harus, ataupun yajuz, yakni harus bagi dipegang atau diamalkan. Mereka juga berpegang pada kaedah sesuatu yang tiada larangan secara nas, maka ia tidak semestinya tidak boleh diterima dan diamalkan. Yang ini paling majoriti, boleh kata begitu, di Nusantara ni, di alam Melayu kita. Sampailah hari ini. Sampailah hari ini. Bagi mereka, satu benda itu tidak semestinya mesti daripada dalil belaka. Ada perkara yang baik berdasarkan daripada kaedah tadilah, maka walaupun kaedah umum dia macam panjang cerita lah di situ, tapi nak katanya mereka tidak bersikap bila satu-satu benda itu datang daripada agama, ada nas ke tidak? Tidak. Dia tengok baik ke tak baik dulu. Macam mana tengok, dia analisis dululah, tengok majukan. Baik, yang ketiga, minta maaf ya, berat sikit, tapi insya-Allah penting untuk difahami dan diketahui. Nanti manfaatnya ke depan, puan-puan akan tengok, maksudnya banyak cara, banyak warna, banyak aliran. Jadi kita ni yang mana? Kita ni nak pilih yang the best kalau boleh. The best itu sepatutnya kita sentiasa berusaha untuk mencari amalan-amalan dan pegangan yang paling kuat dan yang paling dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, aliran yang ketiga. Siapa ada buku boleh tengok Siapa yang tidak ada kena dengar betul-betul. Saya takut salah faham. Aliran yang ketiga, aliran yang cuba melihat sesuatu isu yang dikaitkan dengan bid'ah dengan aspek yang menyeluruh menggunakan pelbagai manhaj, metodologi, fikri, berfikir, seperti aulawiyat, wasatiyah, mizan, mu'tadil dan pelbagai lagi, sekaligus melihat juga kepada kesan kepada masyarakat dalam timbangan maslahah dan mafsadah serta pelbagai lagi. Ini kita panggil aliran wasati lah, aliran yang dia tidak mudah untuk membida'ahkan dan tidak pula mudah untuk menerima ataupun bermudah-mudah untuk kata bida'ah hasanah belaka, tak ada masalah, amal je lah. Tidak, dia tengok dulu. Dia nilai, dia tengok, dia perhatikan, dia buat perbandingan dan seumpamanya. Makanya katanya lagi apa dia tu? Dalam masa yang sama, mereka tetap berpegang kepada asas ilmiah dengan meletakkan sunnah sebagai matlamat tertinggi untuk dicapai dan tidak terus menghukum sama ada ia termasuk bid'ah, maka mereka sentiasa menyediakan alternatif ilmiah terhadap isu-isu yang muncul seputar hal i'tiqad dan amalan bid'ah. Kaedah mereka boleh dipegang dan diamalkan jika begini. Dan wajar mengutamakan amalan ini kerana begini. Maksudnya dia ada kaedah, dia ada sikap. Dia tidak macam Yasin tadilah.
Dia dengan tidak mudahnya membid'ahkan. Baca Yasin Majma' bid'ah dalalah finnar. Tidak begitu. Cuma dia jelaskan. Bid'ahnya pada jika orang yang buat itu beriktikad begini. Kalau mereka sekadar baca dengan niat nak baca Quran dapat pahala, so tak ada masalah. Tapi jika mereka baca itu dengan iktikad bahawa mesti baca. Kalau tak baca nanti kena sumpah, kena tulah. Itu masalah. Itu jadi bid'ah. Nampak tak? Macam juga kes melafazkan niat. Talafuz niat dalam kita solat tu, dalam mazhab Syafi'i versi Nusantara, disebabkan kita berpegang pada satu fatwa oleh ulama besar mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawa melafazkan niat itu adalah suatu benda yang dituntut ataupun yang disyurkan. Istilahnya yajuz ataupun apa, dia ada status hukum. Tapi tidak ada pun mana-mana ulama mazhab Syafi'i memasukkan melafazkan niat sebagai rukun. Tidak ada, tuan-tuan. Daripada kitab kecil sampailah kitab besar, sampailah kitab Muqtamad Syafi'i, tidak ada mana-mana ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa melafazkan niat itu termasuk rukun dalam solat. Yang 13 itu. Tidak ada. Yang ada adalah takbir, berdiri tegak, menghadap kiblat, kemudian niat. Dia niat tu bermaksud niat dalam hati, lintasan hati. Dan bukannya membaca perkataan dalam hati. Allah sengaja aku gini. Bukan, itu bukan niat. Itu membaca perkataan dalam hati. Niat lintasan. Apa dia? Lepas ni lepas kuliah ni 4.30, berehat sekejap. Dalam 4 suku 4.30, berehat sekejap. 4.45, 4.50, masuk waktu asar, aku nak solat asar. Jadi dengan ada ilmu, dengan ada lintasan lepas ni nak solat asar, dengan kita tahu asar tu 4 rakaat, dan kita tahu kita buat kerana Allah semata-mata, khalas, itu adalah niat sebenarnya. Tidak perlu pun melafazkan sokol macam kita buat ni, lillahi ta'ala usalli fardan asri 4 rakaatin adaan imaman. Tetapi formaliti itu disyurkan oleh sebagian ulama untuk mereka yang ada masalah dalam bab niat. Mereka ada waswas dalam hati. Macam lepas ni dia nak solat tu, tengah-tengah dia berdiri menghadap kiblat tu, dia confuse, ni solat asar ke solat zuhur? Solat subuh ke solat maghrib? Berapa rakaat? Kerana siapa aku buat? Orang yang ada masalah ini, maka disunatkan, maka disyurkan, maka dituntut dia untuk melafazkan menurut fatwa salah seorang ulama Ibn Hajar Haythami, tak silap saya, disyurkan oleh dia untuk melafazkannya sebab dia ada masalah. Adapun kita ni tak ada masalah, ragu-ragu, was-was ataupun Alzheimer ke apa semua. Yang lebih tepat dengan sunnah Rasulullah adalah kita tidak melafazkan niat. Nampak tak, tuan-tuan? Tetapi ironinya di Malaysia ni, di Nusantara, kita diajarkan versi yang bermasalah tadi. Versi yang seolah-olah semua orang akan ada masalah dengan masalah niat ni. Maka kita diajarkan untuk melafazkan, dan kita sudah solat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dengan lafaz lillahi ta'ala usalli. Dan seolah-olah kalau kita tak baca lillahi ta'ala usalli, kita tak niat. Itu yang jadi masalah. Bahkan boleh menjadi bid'ah. Kerana kita seolahnya kita pegang benda tu wajib, benda tu rukun, sedangkan dia bukan. Yang wajib, yang rukun adalah niat dalam hati, lintasan. Bukannya lafaz niat. Itu yang kita cuba betulkan. Dan golongan tradisional pun dia tahu perkara ini. Cuma itulah dia nak berlawan ataupun dia nak berbeza dengan masyarakat itu, tak berapa berani juga tu. Sebab masalah nanti dituduh Wahabi lah, apa semua macam-macam. Tapi saya tetap tegas bahawa kita mesti mendedahkan secara ilmiah dan betul. Kita tak kata benda tu bid'ah. Cumanya yang lebih tepat dengan sunnahnya begini cara dia. Tapi kalau kita salah faham cara yang memang ada fatwa ulama mazhab Syafi'i yang menyuruh bahkan memberikan hukum sunat untuk melafazkan niat bagi orang yang perlu, yang ada masalah. Tadi maka jatuh sunat pada dia. Tapi masalah kita disebabkan kita ni dari awal dah biasa melafazkan niat. Contoh kita bincang ni, saya pernah bincang di satu masjid bincang bab lafaz niat ni lah. Guna buku Dr. Zahuddin Abdul Rahman tu, Formula Solat Sempurna itu, Habis dah dekat Isyak, maka saya perasan sebagai jemaah mula nak praktiskan. Dan yang datang lewat tu dia marahlah, kenapa ustaz kata tak boleh baca niat? Kita kata bukan tak boleh. Kita kata yang lebih tepat dengan sunnah
Rasulullah SAW, bahkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun, Imam Syafi'i sendiri, bahkan ulama-ulama Syafi'i termasuklah Imam Nawawi apa semua, tidak menyuruh pun melafazkan niat. Cuma orang yang tertentu, orang yang ada masalah, orang yang waswah, orang yang tidak jahil, orang yang ada penyakit, maka orang macam ni disyurkan, disunatkan bahkan untuk mereka melafazkan niat. Nah, nampak tu. Cuma yang jadi masalahnya disebabkan kita sudah berpuluh tahun duduk biasa dengan lillahi ta'ala usalli, lillahi ta'ala usalli. Bahkan sebab tu dalam hukumnya apa dia? Kalaulah kita solat asar lepas ni, kita tersalah lafaz niat lillahi ta'ala usalli fardan subahi. Raka'ataini adaan makmuman, imaman makmuman lillahi ta'ala. Sebagai contoh, kita lafaz. Tapi masa takbir ataupun lintasan hati kita, kita tahu nak solat asar. Sah ke tidak sah salat kita? Sah. Kerana yang dinilai adalah lintasan hati, bukannya lafaz. Itulah mana-mana kita fiqh apa sebut begitu. Sebab tu saya kata kenapa benda ni jadi payah ya. Jadi macam payah sangat nak faham, sedangkan sebab saya perhati cara penjelasan kita dari dululah ibu-ibu sekalian ya. Kesan dia apa? Dah bincang bab niat ni sikit, saya panjang sikit. Kesannya apa tuan-tuan? Saya pernah duduk di tepi solat di tepi seorang hamba Allah. Orang tua-tua tak payah nak kira lah, memang Allah. Sebab itulah takbiratul ihram orang Melayu ni paling payah nak masuk. Pernah tengok orang Arab, orang India solat macam mana? Allahu Akbar. Mudah takbiratul ihram mereka. Hatta orang Arab yang mazhab Syafi'i sekalipun, mudah tuan-tuan. Orang Arab Yaman mazhab Syafi'i, orang Arab Mesir sebahagian Hanafi, sebahagian Syafi'i, Syria ramai Syafi'i. Nah, kita pergi dia istawu wa'tadilu sawu sufakum fa inna taswiyata sufu min tamam salah. Tengok kiri kanan imam, Allahu Akbar. Tak ada berdengar lillahi ta'ala usalli fardhu subhi, tidak ada. Walaupun dia mazhab Syafi'i, Arab mazhab Syafi'i. Nah, nampak tak? Senang. Mekah lagi lah mazhab Hambali. Istawu wa'tadilu Sudais kan? Abdul Rahman Sudais, Dr. Abdul Rahman Sudais. Istawu wa'tadilu Allahu Akbar. Ada bunyi lillahi ta'ala usalli. Tapi kita kata tak apalah sebab dia mazhab Hambali. Nah, tapi yang belah-belah Syria apa semua pun sahabat-sahabat saya yang belajar di sana kata tak ada lillahi ta'ala usalli. Nah, tetapi kita ni sudah, mari orang Melayu boleh cam. Kalau di Masjidil Haram, tuan-tuan duduk dalam Masjidil Haram, tengok yang jenis payah nak masuk takbir tu, cam. Mesti orang Nusantara. Tak orang Malaysia, orang Indonesia. Tak orang Indonesia, orang Singapura. Tak orang Singapura, orang Brunei. Why? Kenapa jadi begitu? Sebab kita diajar seolah-olahnya niat itu mesti bersama lafaz, dan kita sedang Allahu Akbar tu mesti sedang elok. Allah dengan bar, lafaz tu mesti duduk dalam niat tu. Allah tu maka mula sengaja. Bahawa sahaja ataupun sengaja. Dia khilaf pula situ. Sengaja ke sahaja? Jadi Allahu Akbar. Dia kena sengaja aku solat subuh. Betul ke begitu? Tu yang jadi Tok Imam pun jadi payah nak masuk takbir. Makmum apatah lagi. Saya pernah duduk solat tepi seorang ni 4-5 tahun lepas punya cerita, seorang hamba Allah muda 15 tahun tuan. Allah kesian ke dia. Allahu Akbar. Allah lama saya kata. Macam mana ni? Bukan begitu cara Nabi dan para sahabat solat. Tu kita kata kena faham sungguh tu. Bukan kita menyalahkan lafaz niat tu. Lafaz niat itu perlu bagi orang yang memerlukan. Bahkan dia boleh jatuh sunat pada orang yang bagi membantu orang memperkukuhkan niat mereka jika mereka bermasalah. Tadi ada penyakit-penyakit tadilah. Tapi bagi orang normal macam kita, sepatutnya kita kembali mencari yang lebih tepat dengan sunnah, bahkan mazhab Syafi'i kita. Itu antara contohnya kelompok ketiga ni. Dia menimbang-nimbang yang mana yang terbaik, yang mana yang lebih rajih, yang mana yang lebih daqiq, yang mana yang lebih dekat dengan sunnah qarib, yang mana yang lebih sahih, yang mana yang lebih kuat. Itu ni orang mengaji lah, orang yang terdedah dengan pelbagai aliran dan mengaji, bahkan dia cuba untuk implementkan dasar umpamanya. Baik, kita pergi satu lagi. Baik, boleh dengar ya, tak ada masalah ya. Boleh ikuti ke, ada soalan ke? Kita tengok soalan dulu. Boleh. Alhamdulillah. Boleh Ustaz. Okey. Boleh Ustaz.
Okey, siapa yang ada soalan boleh type ataupun nanti saya akan buka sesi Q&A. Di sini tidak ada dalam chatbot ni, tak ada soalan lagi. Baik. Okey, daripada manakah asalnya perkataan bid'ah? Saya datangkan dua ayat Quran. Allah Taala berfirman, "Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun." Yang bermaksud Allah jualah yang menciptakan. Jadi badi' diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Syekh Abdullah Basmih sebagai menciptakan. Badi' yang menciptakan. Yang menciptakan dalam ayat ini menciptakan badi'us samawati wal ard, langit dan bumi. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila dia berkehendakkan untuk menjadikan sesuatu, maka dia, yakni Allah, hanya berfirman kepadanya, kun, maka fayakun. Jadilah engkau, lalu jadilah dia. Baik, itu ayat pertama. Ayat yang kedua juga sama. Yaitu badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat 101 surah apa ni saya tak ingat. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, samalah. Jadi kalimah asal, kalimah yang Quran guna adalah badi'. Konteks badi' dalam kedua-dua ayat ini yang kemudian dikaitkan dengan bid'ah adalah badi' diterjemahkan sebagai menciptakan. Dalam masa yang sama, khalaqa juga cipta, membuat, mencipta boleh juga. Khalaqahu min tin, kata Iblis laknatullah, khalaqani minan nar wa khalaqahu min tin. Ya Allah, kamu jadikan aku daripada minnar, daripada api, wa khalaqahu min tin. Kamu jadikan Adam daripada tanah. Apa kelas? Kastanya aku lebih tinggi, aku api. Aku pun hidup lebih lama pada dia. Sedangkan Adam adalah tanah. Apa kelas tanah? Gitu. Jadi, kenapa dalam bila Allah Taala sebut badi'us samawati wal ard, Allah Taala tak guna khalaqas samawati wal ard, walaupun dalam ayat lain ada kadang-kadang Allah guna khalaqa itu. Jadi badi' berdasarkan pelbagai rujukan saya rujuk ni, komus lah. Saya rujuk ulama yang rujuk komus itu, maka konteks badi' yang kemudian jadi bid'ah itu bermaksud Allah cipta langit dan bumi tanpa ada contoh ataupun prototipe sebelumnya. Sedangkan bila seseorang itu berinovasi, sebab kadang-kadang bid'ah itu diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai inovasi. Inovasi ini apa dia? Reka benda baru berdasarkan benda-benda yang sudah ada. Kipas angin sudah ada, tapi mari seorang dia reka, dia buat kipas angin yang boleh gantung di dinding. Maksudnya kipas tu dah ada. Dia inovasikan daripada apa yang dah ada. Tapi bila Allah Ta'ala guna perkataan badi' yang kemudian menjadi bid'ah itu adalah bermaksud Allah ciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh-contoh lah sebelumnya. Maknanya original daripada Allah. Allah bukan kata tengok alam lain dulu ke, ada Allah lain yang buat ke, tidak. Allah semata-mata sebagai pencipta telah cipta langit, bumi dan alam ini tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada prototipe, tanpa ada rekaan yang dia sekadar ejak-ejak sikit, kemudian jadilah manusia apa. Tidak begitu. Itu kalimah dan konteks perkataan ataupun kalimah badi' dan yang digunakan oleh Quran bila menisbahkan penciptaan Allah tentang langit dan bumi. Badi'us samawati wal ardi. Kemudian bila badi' ini dikembangkan ataupun banyaklah dalam Mu'jam Muqayyis Lughah apa semua ni saya masukkan ni panjang lebar, pergi kepada bid'ah bermaksud satu perbuatan, satu amalan, satu pegangan yang memang tidak ada asal dalam agama Islam dari sudut dua perkara. Pertama akidah, yang kedua ibadah. Tidak ada asal. Tidak ada asas. Maka ia digelar sebagai bid'ah. Maksudnya apa dia? Contoh yang paling mudah nak faham. Solat yang wajib bagi kita sehari semalam adalah 5 kali. 5 kali 5 waktu sehari semalam. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3 dan Isyak 4.
itu memang dulu kini selamanya usul dia panggil sawabit, benda yang tak mungkin berubah sampai bila-bila, sampai kiamat, iaitu solat 5 waktu sehari semalam, 2, 4, 4, 3, 4. Itu jumlah ataupun dia punya nombor keramat, nombor penting kita dengan Allah saban hari. Baik. Tiba-tiba ada ustaz, Tok Guru Maulana Habib mana mari mengajar ni, Tok Guru Tok Garu ke apa semua ni, dia kata sebenarnya subuh ni tak cukup kita buat 2 rakaat. Nak akhir zaman dah ni tuan-tuan. Takkanlah masih nak solat subuh 2 rakaat je. Alang-alang kita sekarang pun work from home, tak perlu pergi pejabat, why not kita buat 3 rakaat? Maka benda tu jelas dinamakan bid'ah dalalah, bid'ah yang nyata sesat, bid'ah yang memang tidak ada asal daripada Quran, daripada hadis, daripada para generasi salafus salih. Yang jenis macam tu tidak ada masalah banyak sangat. Memang hampir semua orang boleh setujulah, ijma' ulama', ijma' aliran mazhab ataupun aliran pemikiran boleh setuju benda itu benda usul dan ibadah. Tapi dia akan masalah pada benda furuk dalam ibadah. Berkaitan zikir, berkaitan dengan amalan-amalan yang melibatkan kebudayaan. Yang tu yang kita kata khurafat, tahyul mistik, boleh menyebabkan munculnya amalan-amalan bid'ah yang menatijahkan mereka itu menjadi dalal sesat dari sudut amalan itu, i'tiqad, dan kemudian boleh menyebabkan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh faham ke konteks badi'us sama tadi, bid'ah tadi tu? Dalam buku ini saya datangkan pelbagailah rujukan, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan antaranya Al-Imam Syatibi. Ni panjang lebar semua mereka bahas ni. Cuma yang saya nak bagi fahamnya adalah perbahasan tentang bid'ah ini tidak semudah ABC. Bila kita tengok satu benda, oh bid'ah. Sebab saya perasanlah secara peribadi, di sana adalah ustaz-ustaz kita yang cenderung pada aliran nombor 1 tadi. Ingat tak aliran nombor 1 tadi? Yang mereka berpegang apa saja yang tidak ada sandaran secara jelas dalam Quran dan Sunnah, kira bid'ah belaka. Dia kira pukul rata. Kira lamsam terus belaka. Dia tidak semudah itu. Ibu-ibu ayah sekalian, kadang-kadang benda tu ada asas. Cumanya berbeza pada form, substance-nya sama, tapi form telah ada penambahan perubahan yang sebenarnya ada asas. Contohnya bila dalam bab solat tarawih. Dalam bab solat tarawih ni menarik. Sebab solat tarawih, istilah tarawih tu sendiri tidak pernah wujud zaman Rasulullah. Dalam hadis Al-Quran tak ada. Tarawih, tarwihah, solat rehat. Solat yang disifatkan solat yang santai, rehat. Jadi solat tarawih yang Rasulullah sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan ataupun qiyamu Ramadan. Yakni mendirikan Ramadan, para ulama setuju berdasarkan hadis lain pula, Rasulullah banyakkan solat sunat 2 rakaat, rakaatain. Yakni 2 rakaat. Makanya adakah ada pada asasnya, apakah ada solat khusus iaitu solat tarawih dengan nama itu? Ya Rasulullah tak ada, asalnya tidak ada. Jadi bila tidak ada konsep solat tarawih itu, bila kita solat tarawih sepatutnya niatnya apa tuan-tuan? Adakah usolli sunnatan tarawih? Itu jadi masalah bila kita meletakkan lafaz niat ni. Ya sebenarnya sepatut solat 2 rakaat kerana Allah saja. Dalam hati ni, ya Allah, aku nak solat 2 rakaat kerana-Mu. Sebab apa? Sebab ni qiyam Ramadan. Aku nak qiyam Ramadan, menghidupkan malam hari Ramadan dengan solat sunat. Sebab apa? Rasulullah pernah tunjuk dulu. Itu je sepatutnya. Dan tidak ada bilangan khusus tentang rakaat. Paling minimum 2 rakaat, paling maksimum berapa pun. Sebab tu ada sahabat buat 40, ada sahabat buat 50, ada sahabat buat 36. Dan solat sendiri pun sunnah Rasulullah. Solat jemaah pun sunnah Rasulullah. Sebab 3 hari Rasulullah keluar berjemaah dan kemudian Rasulullah tidak berjemaah solat-solat. Maka solat berjemaah dalam masalah tarawih itu pun adalah sunnah Rasulullah. Solat sendiri di rumah pun adalah sunnah Rasulullah. Cuma kalau jenis kita, bukan kita lah, saya ni tak apa rajin bagi contoh. Kalau tak jemaah di surau masjid, di rumah pakai tak solat, paksalah diri untuk berjemaah. Itu lebih baik. Sebab kalau di rumah memang tak buat. Contoh ya. Begitu. Nampak tak? Jadi solat tarawih ni ataupun qiyamul Ramadan ni dia luas sebenarnya.
Sebab tu saya syurkan banyak surah masjid. Sepatut buat 2 rakaat sahaja. Sebab tu Aisyah kata Rasulullah tak solat lebih daripada 11 rakaat. Termasuk witir. Tapi 11 rakaat Rasulullah tu lepas Isyak, tengah malam sana lah baru habis tu. Baca panjang. Lepas suratul Baqarah, sambung pula Ali Imran. Sebab Ali Imran sambung pula An-Nisa. Sambung pula Taubah, An-Nisa, apa semua. Baru berhenti. 16 surah sampai 10 juzuk ni. Barulah rakaat pertama. Patutlah 11 rakaat, tuan-tuan. Nak kata quality PS quantity. Tapi nak katanya luas. Dari sudut asasnya, apa nama, solat Qiyamul Ramadan yang kemudian dikenali sebagai tarawih selepas zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ni. Dan kemudian bila ada orang kata Umar telah buat bid'ah hasanah dengan menetapkan solat sunat tarawih itu sebagai 20 rakaat di masjid-masjid sebagai sunat tarawih, pada saya tidak tepatlah istilah bid'ah hasanah tu. Yang lebih tepat adalah dia sunnah sahabi. Sunnah sahabi kerana perbuatan-perbuatan sahabat sudah diiktiraf sebagai sunnah sahabi, bukan bid'ah hasanah. Lagi pula perbuatan berjamaah itu dah memang ada zaman Rasulullah, bukannya Umar reka. Benda dah ada. Rasulullah jemaah dulu 3 malam. Cumanya disebabkan tidak ada penetapan mesti berapa rakaat begitu ni. Cuma Aisyah isyarat Rasulullah solat malam tak lebih 11. Pun begitu para ulama faham tidak ada ketetapan. Maka dibuatlah baca pendek, rakaat banyak. Kalau orang yang nak baca banyak, maka rakaatnya pendek. Dia luas. Luas. Cuma kita hari ni kita rigidkan. Masjid ni 20, masjid ni 8, masjid ni begini, masjid ni begitu. Tu, rugi lah. Ada orang dia 8 rakaat 20 di masjid, dia balik, dia sambung lagi sendiri. Kata apa? Kenapa? Dia tak puas hati lagi, dia zuk, dia tengah semangat tu. Dia rasa lazat dengan ibadah solat tu. Dia solat jemaah di masjid 20 rakaat, balik dia sama lagi sendiri. Ini berlaku depan saya sendiri. Orang-orang individu-individu yang dekat dengan saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala rahmati mereka. Ada sebagian hidup dan ada sebagian yang sudah mati. Itu nampak faham. Kita kata keluasan itu. Cumanya bila berlakunya pengkhususan, ini jadi masalah ni. Mesti 8, mesti 20, mesti baca ni. Bila mesti, sandar pula pada dalilnya apa dia? Malam pertama, siapa yang solat tarawih, dosanya bagaikan bayi kecil baru dilahirkan. Yang tu mula ada masalah tu. Maka Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-I'tisam, selain daripada kitab dia yang bertajuk Muwafaqat, Imam Syatibi ni ulama besar yang banyak berbahas pasal benda ni lah. Dia saya nak bagi kata pelbagai ruang ulama bincang pasal bid'ah. Tidak satu dua. Beliau membahagikan bid'ah ini sebagai 2, bid'ah mukaffirah, iaitu bid'ah yang boleh menyebabkan kekufuran, dan bid'ah mufassiqah, bid'ah yang boleh menyebabkan dosa besar dan dosa kecil lah. Di sana ada bid'ah yang boleh menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Islam, khususnya dari dalam bid'ah akidah lah. Pergi puja setan iblis apa semua, semayang mengadap patung berhala sebagainya. Tapi semayangnya macam orang Islam semayang sebagai contoh. Bila tanya kenapa buat gitu? Semoga lebih dekat dengan Allah. Tu tidak dah sampai tahap bukan bid'ah biasalah tu. Itu dah bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang mengisyaratkan kekufuran kepada Allah, kepada Islam. Kufur ni apa? Denial, tolak, menafikan. Mukaffirah. Bid'ah mufassiqah, dosa. Itulah benda-benda tadi tu. Sepatut sunnah buat macam ni. Tapi dia sengaja buat lagu tu. Tidaklah sampai tahap kafir, kau sesat, dollar, apa semua. Tapi dia kira fasik. Dia kira sengaja buat dosa besar khususnya. Baik, seterusnya Imam Al-Izz bin Abdissalam dalam buku yang dikarang oleh Jawahir Dakir ataupun Wan Ahmad Wan Awang, Wan Ali ni, dia membagikan ada ulama, Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, ulama besar ni, Sultanul Ulama. Dia pula bila bincang bab bid'ah ni, dia bagi kepada 5, tuan-tuan. Sama dengan hukum taklifi, iaitu wajib,
haram, harus, makruh dan sunat. Iaitu bid'ah wajibah, bid'ah mahramah, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah, bid'ah mubahah. Bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib dilakukan. Saya letak contoh ya, sekejap. Ada contoh lain ni supaya kita lebih faham apa yang dimaksudkan dengan bid'ah wajibah. Contohnya penumpuan terhadap ilmu nahwu kerana dengannya boleh memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi orang yang nak jadi ahli tafsir, maka jatuh pada tahap wajib dia belajar ilmu nahwu. Sedangkan ilmu nahwu sharah ni tidak pernah wujud zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab dia tu nak faham Quran, nak tafsir Quran, nak jadikan rujukan Quran itu, nak istinbat hukum daripada Quran, maka dia wajib belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu tak pernah wujud dalam zaman Rasulullah, tak ada. Kemudian ni baru ulama-ulama susun. Nahwu saraf, matan ajrumiyah, apa semua itu begini tu. Alfiah Ibnu Malik apa semua. Jadi wajib, jatuh kepada wajib bagi mereka yang nak ke arah itu untuk belajar ilmu-ilmu nahwu saraf, untuk mereka dapat faham Quran hadis semua. Baik, itu bid'ah wajibah. Bid'ah marhamah iaitu bid'ah yang haram, dosa besar. Contohnya mereka iaitu reka-reka. Mereka-reka sesuatu fahaman dan amal yang menyimpan daripada Al-Quran dan As-Sunnah dalam urusan akidah dan ibadah. Dia akidah ibadah, itulah agama. Akidah ibadah. Ada pun bid'ah dalam nak buat rumah, nak buat kereta, itu tidak ada masalah. Itu kalau Al-Quran hadis tak turun pun manusia pandai buat kereta rumah ni. Tapi kalau Quran hadis tak turun, kita reti ke solat, kita reti ke bayar zakat, kita reti ke pergi haji, naik haji macam mana, kita tak reti. Bila tak reti tu, SOP dan KPI-nya adalah pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi sebaik-baiknya kita cari jalan yang terbaik untuk sama, exactly the same dengan Rasulullah SAW. Itulah yang terbaik sebenarnya. Baik, terus. Bid'ah mandubah. Contohnya mandub ni dalam istilah mazhab Syafi'i adalah sunat lah. Mandub. Contohnya penciptaan alat atau entiti yang membawa kepada kebaikan bagi urusan kemanusiaan. Biasanya dalam urusan muamalat. Seperti membina sekolah, jambatan dan seumpamanya. Dia jatuh kepada sunnah hasanah dia panggil. Siapa yang buat sunnah hasanah, maka dapat pahala yang tidak mengurangkan pahala dia selagi mana orang guna benda tersebut, maka berpanjangan sampai bila-bila. Nah, bid'ah makruhah contohnya, keempat dah kita ya, tak apa saya lagi laju sikit. Bid'ah makruhah, makruh daripada perkataan kariha, iaitu benci. Bid'ah yang dibenci, yang ni. Siapa benci ni? Agama lah benci. Contohnya menghias masjid, mushaf Al-Quran dengan hiasan-hiasan tertentu, sehingga kita katakan menghiasan tu baguslah. Ada orang berhujah dengan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu comel, maka dia suka perkara yang comel, cantik. Maka para ulama, para seniman Islam buat motif alam, motif bunga apa semua, tak ada masalah. Tapi setengah-setengah seni itu dia agak menyerupai, walaupun tidak sama, tapi agak cenderung nak sama dengan mereka yang tidak Islam. Dilukisnya patung-patung sebagai contoh, ataupun binatang hidup dan seumpamanya. Maka sebagian ulama tidak menyukailah disebabkan ada hadis-hadis di situ yang mengisyaratkan bahawa perkara tersebut tidak digalakkan, tidak sampai tahap haram, tapi tidak disukai, yakni dibenci, itulah dalam agama. Baik, seterusnya bid'ah mubahah, yakni harus. Contohnya bersalaman selepas solat, mempersedapkan makanan dan minuman serta memperindahkan tempat tinggal, pakaian dan pelbagai jenis lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Kita tak pergi dalam ni, kita pergi surface saja. Saya nak tunjukkan keluasan wacana tentang bid'ah oleh para ulama silam yang tak boleh kita senang-senanglah nak bid'ahkan orang, dan tak boleh juga kita mudah-mudah untuk terima apa saja amalan, asalkan baik boleh belaka. Asalkan benda baik boleh buat. Nah, kalau begitu, kalau kata benda baik boleh buat ni, lepas ni solat Aidain, iaitu solat dua Aidil Fitri dengan Aidil Adha ni, kita buat azan, bolehkah? Sebelum solat Aidil Raya ni, kita azan dulu. Apa salah? Benda baik. Sebab tu hujah tu
tidak valid dalam agama. Ya. Asal benda baik, apa salahnya tidak boleh. Dia kena asal benda baik yang dipastikan ada sandarannya dalam agama. Benda baik, alhamdulillah, tapi kena ada asas sandaran dalam agama. Barulah dia jadi baik dan sahih. Dia bukan saja baik, tapi kena sahih. Kena tepat, kena ada sandarannya. Tidak baik, semua okey. Tidak boleh begitu. Baik, seorang penulis ulama Melayu kita ni, ulama hadis, bekas pensyarah UM, ya, Dr. Randes Abdul Ghani Azmi, Haji Idris, dia tulis buku Al-Bid'ah Bahaya dan Keburukannya. Dia telah membahagikan berdasar rujukan ulama dia kepada 6 cabang. Bid'ah fi'liyah, sekejap saya alih ni. Okey, saya baca sini. Bid'ah fi'liyah dan bid'ah tarkiyah. Bid'ah dalam masalah perbuatan, dalam ibadah, dan bid'ah tarkiyah, bid'ah dalam masalah meninggalkan ibadah-ibadah tertentu yang sunat. Rasulullah suruh buat tapi kita tinggal dengan sengaja. Nah, bid'ah i'tiqadiyah, iaitu bid'ah dari sudut akidah i'tiqadiyah, dan juga bid'ah dari sudut amaliyah dan qauliyah, perbuatan dan juga qauliyah, perkataan. Bid'ah zamaniyah, bid'ah berkaitan dengan zaman ataupun masa, suasana zaman tu, dan makaniyah, iaitu lokaliti, tempatan, khususnya berkaitan budaya lah, ada istiadat budaya itu. Bid'ah kulliyah, bid'ah yang umum, yang secara umum, dan bid'ah juz'iyah, bid'ah yang kecil-kecilan ataupun yang ranting-ranting. Bid'ah hakikiyah, bid'ah yang hakikat, iaitu bid'ah dalalah, bid'ah dalalah itu, dan bid'ah idhafiyah. Yang ini menarik. Bid'ah idhafiyah di alam Melayu ni sebenarnya kita keliru dan kita banyak terlibat dengan bid'ah idhafiyah. Penetapan benda tu ada dalil umum, tapi kita khususkan kepada satu-satu benda itu, menetapkan masa, hari, menetapkan kaifiyat, fadilat dan seumpamanya. Sedangkan dalil umumnya tidak begitu. Dalil umumnya sebut begini, 10 awal Zulhijjah, siapa yang buat ibadah lebih hebat, dari pahalanya lebih besar daripada orang berjihad fisabilillah. Maksudnya tidak disebut ibadah apa. Maksudnya di situ nak puasa ke, nak zakat ke, nak sedekah ke, nak bagi jamu orang makan ke, semuanya pahala luar biasa sebab masa tu masa yang besar fadilat kalau beramalnya. Kemudian mari orang-orang yang dalam Islam ini dia khususkan, kena puasa, kena hari kelima kena puasa, hari keenam kena begini, menetapkan itu. Dan menetapkan itu okey lagi sebenarnya kalau dia tak nisbah pada Rasulullah, pada agama dan seumpamanya. Sekadar dia tetapkan untuk diri dia, tak apa lagi. Tapi bila dia kata ni Rasulullah suruh, ada hadisnya, dan bila cek hadis tu pula tidak sahih, ini jadi masalah. Nah, ini boleh jadi pergi kepada bid'ah lah. Tu penetapan berdasarkan hadis yang tidak sahih itu. Baik. Kemudian bid'ah ibadiyah dan bid'ah adiyah. Baik, kita habis di situ. Lagi sikit lagi. Ini satu buku yang saya sangat syorkan tuan-tuan. Kalau yang minat nak memahami wacana kita pada hari ini dengan lebih dalam, bagaimanakah khurafat, tahyul dan mistik boleh memberi kesan sehingga lahirnya pemikiran dan amalan, i'tiqad, pegangan dan amalan yang boleh menyebabkan bid'ah, maka ini antara buku yang terbaik dikarang oleh seorang pakar hadis wanita ya daripada UKM, dah pension sekarang ni, Profesor Dr. Jawiyah Dakir. Diterbitkan dalam tahun 2010 dan terbitan terkini diterbitkan lagi 2015, yang bertajuk Sunnah dan Bid'ah dalam Amalan Orang Melayu. Ada panjang lebar dia senaraikan amalan-amalan yang ada dalam kalangan orang Melayu. Dalam bab yang kedua, fasal pertama, kalau saya boleh baca untuk tuan-tuan dengar bersama ya, apakah jenis-jenis yang disenaraikan yang ada masalah tentang bid'ah ni, khususnya bid'ah idhafiyah. Walaupun tak sampai tahap bid'ah hakikiyah ataupun bid'ah dalalah yang memang bid'ah yang tidak boleh dikompromikan itu, tapi sebahagiannya memang banyak termasuk dalam kategori bid'ah idhafiyah, bid'ah yang tidak ada dalil khusus tapi kemudian telah dikhusus-khususkan, telah dipatternkan oleh kita. Malam Jumaat kena baca Yasin. Kena. Sebab apa?
sebab ada fadilat-fadilatnya. Bila tengok hadis, ternyata tidak ada hadis yang sahih. Sebab apa buat ni? Sebab tu nenek moyang kita buat. Begitu saja. Itu bukan dalil. Dalam agama tak boleh beramal dengan dengan warisan-warisan tok nenek moyang. Tak boleh. Agama ni kena ada dalil. Nah, gitu. Baik, kalau kita tengok saya baca laju beberapa amalan yang ada ni. Tu tadilah disebut fasal yang pertama. Bab yang kedua, analisis beberapa amalan berbentuk ibadah. Yang ni bid'ah-bid'ah dalam ibadah itu. Amalan berhubung dengan sembahyang. Membaca niat sembahyang. Dengar disebut membaca niat sembahyang. Erti niat, tempat niat. Yang kedua, sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Ada bukan nak kata qabliyah ba'diyah tu bid'ah, bukan. Tapi ada bid'ah yang dibuat dalam orang kita dok buat sunat qabliyah ba'diyah ni. Solat sunat tarawih kita dah bicara tadi lebih kurang. Sembahyang sunat pada bulan Rejab, iaitu nisfu Sya'ban. Sembahyang nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Yasin berapa kali Yasin? 3 kali ke? Yang kelima, sembahyang tanpa menutup kepala, maka dikeluarkan pelbagai dalil. Siapa yang solat dengan memakai serban, pahalanya berapa kali ganda lebih daripada orang yang tidak pakai serban, orang yang tak pakai kopiah. Kita kata Rasulullah pun tak pakai kopiah tu, tapi dia tutup dah kepala cara dia lah, gitu. Baik, qiyamul lail, ada beberapa amalan yang tambahan, idhafiyah tadi, penetapan yang muncul kemudian. Bukan qiyamul lail itu masalah. Qiyamul lail itu dituntut sunnah. Tapi dalam doa ammah tu, orang kita ni dia kreatif, dia tambah-tambah situ. Begitu juga fasal kedua berkaitan puasa bulan Rejab, puasa bulan Sya'ban, puasa bulan Muharram. Fasal ketiga amalan berhubung zikir. Zikir dalam Al-Quran, zikir dalam hadis, ni semua dibincangkan dalam buku yang di depan ni, sunnah dan bid'ah dalam amalan orang Melayu ni. Zikir dalam bentuk khusus, zikir yang tidak diharuskan. Antaranya zikir mufrad, menyebut kalimah Allah. Ya, kalimah Allah tu tak ada masalah ya. Al-Quran pun banyak semua. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulm, macam-macam lah. Nah, tapi menjadikan ia sebagai zikir rutin, Allah, 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 tidak ada walau satu dalil pun yang Rasulullah ajar kita zikir mufrad ini, zikir tunggal ini. Yang Rasulullah ajar adalah takbir Allahu Akbar. Yang Rasulullah ajar tasbih subhanallah. Yang Rasulullah ajar alhamdulillah. Kita tak katalah tak boleh ataupun bid'ah dalalah. Tidak. Tapi kita kata benda tu Rasulullah tak ajar. Rasulullah tak pernah buat. Rasulullah, para sahabat tak pernah zikir Allah, 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 Allah. Dan Bilal ibn Rabah, bila dia kena tindih tu dia ahad, ahad, bukan dia zikir. Itu menunjukkan dia mempertuhankan Tuhan yang satu lah, bukan dia berzikir sebagai kelaziman. Ini tidak. Dalam sehari kena zikir Allah 10,000, 20,000, 30,000. Baru cukup dia punya dia punya syarat untuk ikut tarikat-tarikat tertentu sebagai contoh. Itu memang ada. Saya pernah terlibat dengan sahabat-sahabat yang demikian. Baik, kemudiannya analisis beberapa amalan berhubung kepercayaan. Fasa pertama berkaitan tawassul dan doa melalui tawassul. Ini satu perbahasan yang tak habis sampai hari ini. Fasa yang kedua, di sana ada tawassul yang syar'i, yang sunni. Ada berdasarkan hadis 3 cara tawassul yang syar'i, yang sunni. Kita wajib amalkan yang paling selamat saja, tuan-tuan. Kita boleh pilih yang terbaik, yang paling dekat dengan sunnah Nabi SAW. Kedua, perpemohan dan tangkal azimat. Ini kita bincanglah dalam buku ni. Masalah keramat, ini pun ada dibincangkan. Istighathah, dia lebih kurang tawassul, tapi lebih dalam lagi daripada tawassul. Berkaitan dengan kepercayaan berbentuk pantang larang, ini berkaitan ada istiadat budaya. Kemudian analisis adat resam, amalan berhubung perkahwinan, adat merisik, adat meminang, adat bersanding, adat melagah mendul, amalan ketika mengandung dan melahirkan anak. Kadang-kadang amalan tu tak ada masalah, tapi i'tiqad. Kena buat amalan mengandung gelir perut. Sebab apa? Kalau buat begini, kalau tak buat, nanti kena bala. Nak gelir perut, nak berguling apa semua, tak ada masalah. Pergilah berguling apa. Nak mandi bunga ke apa semua, tak ada masalah. Tapi bila mandi bunga, dengan ada i'tiqad, dengan ada kepercayaan, kalau saya mandi bunga ni, nanti rezeki makin murah. Makin dia
begini. Kena mandi pula malam bulan mengambang. Jadi idafah, penetapan itu yang jadi masalah itu. Itu yang kita tak setuju dan kita kena lawan lah. Dah seumpamanya. Kita kena betulkan, bukan lawan, kita kena betulkan. Nak mandi bunga tak ada masalah. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian yang pergi ke spa, mandi aromaterapi, mandi bunga, itu sama konsep dia. Cumanya, mandi bunga dulu dia ada mantra. Pelbagai mantra dibacakan. Nah, baik, amalan berhubung kematian. Mengadakan perhimpunan di rumah si mati. Menziarahi kubur. Dan seumpamanya. Sambutan hari bersejarah, sambutan ulang tahun kelahiran Nabi SAW, sambutan secara umum, buat pertandingan bercerita, ceramah, apa semua tak ada masalah. Itu ulama ramai mengharuskan untuk sambutan begitu, tak ada masalah. Yang jadi masalahnya contoh tiba-tiba puasa sunat Maulidin Nabi sebagai contoh. Kenapa puasa hari ni? Puasalah sepenuh dengan menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Walaupun adalah alasan dia Rasulullah puasa Isnin Khamis, antara lain kerana Isnin tu hari Rasulullah dilahirkan, Isnin tu, tapi mengkhususkan itu tu. Baik ma'al hijrah, nuzul Quran, Isra' Mi'raj dan pelbagai lagi. Ini apa yang disebutkan oleh Dr. Jawad Dakir lah. Dan setakat ini saya tak jumpa orang yang mengkritik buku ini secara, kita kata secara khusus ya. Melainkan secara umum ada beberapa orang lah cuba untuk ni. Tapi tak ada. Baik, kita berakhir di situ. Ada tak ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang sekalian yang ada soalan? Boleh buka mikrofon. Kalau tak ada, okey, rumusan, minta maaf ya. Kesimpulannya, dalam bab bid'ah ni, khurafat, tahayyul dan mistik ni, yang boleh mengakibatkan bid'ah, boleh mengakibatkan syirik dan kufur, mestilah kita sebenarnya berpunca dalam konteks alam Melayu ya. Perlu difokuskan kepada kefahaman yang mendalam kepada konsep bid'ah idhafiyah. Kerana bid'ah idhafiyah itu banyak dianggap sebagai benda baik, apa salahnya, dan kemudian disandarkan sebagai ia adalah bid'ah hasanah. Maka bila bid'ah hasanah ni dianggap tidak mengapa untuk diamalkan. Sedangkan dalam bab yang sama sebenarnya masih ada sunnah-sunnah sahihah, sunnah sahabat dan seumpamanya. Kenapa nak amalkan bid'ah hasanah sedangkan dalam bab yang sama adanya sunnah sahihah? Ini yang kita cuba fahamkan kepada sahabat-sahabat kita ni. Dalam bab ini yang lebih sahihnya, yang lebih kuatnya adalah lafaz niat tidak perlu dilafazkan. Niat hanya dalam hati. Yang awak nak lafaz juga kenapa? Sebab diajarkan begitu sekian lama. Tu masalah tu. Nah, yang ajar pula maksudnya itu kaedahnya dalam Melayu kita ni, dalam bab solat bila masuk bab niat memang dia diajarkan melafazkan niat itu seolah-olah dah jadi rukun, dah jadi wajib. Kita katakan tidak begitu. Kena ajar yang betul, yang asal, iaitu lafaz niat itu bukanlah rukun, tapi ia sekadar fatwa oleh ulama mazhab Syafi'i bagi mereka yang memerlukan. Kita tak perlulah lafaz niat tu. Begitu. Yang kedua, sentiasa berusaha untuk mengamalkan sunnah yang sunat hukumnya kerana confirm dapat pahala. Bukannya terus beramal dengan amalan yang diharuskan oleh fatwa ulama. Ulama ni fatwa harus untuk buat sekian-sekian. Harus ni apa? Dia harus. Kena cara dapat pahala, kena cara tak apa-apa, dosa apa. Maksudnya harus. Boleh buat, tak ada masalah. Gitulah harus. Kenapa tidak cari yang sunnah, yang sunat, yang confirm dapat pahala ni? Ni kita kata orang cerdik dalam beragama mengaji, dia akan cari benda-benda yang bermanfaat. Yang bila dia buat, confirm dapat pahala. Bukannya terus rasa, okey tak ada masalah. Buat je lah, apa masalahnya. Nah, ulama haruskan? Tu alasannya. Ulama haruskan? Ulama haruskan sebab tak jumpa dalil yang jelas untuk nak kata tak haram. Maka dia haruskan. Sebahagiannya jadi makruh. Bila makruh pun dia kata, makruh je, apa masalahnya? Ni banyak alasan nak buat benda yang tidak sunnah. Sengaja nak lari daripada sunnah ni kenapa? Ya ke ada sunnah? Kena mengaji, sebab tu kena mengaji kitab-kitab hadis ataupun fiqhul hadis dan kitab-kitab hukum yang menggunakan pendekatan ahli hadis. InsyaAllah tuan-tuan, saya berhenti situ.
saya buka untuk soalan dalam 10 minit kita ada lagi. Sebelum kita berhenti 4:30. Adakah siapa yang nak bertanya ataupun saya boleh tengok dalam chat box sekejap? Ustaz baca doa kunut malam ke-15 Ramadan dalam solat tarawih. Ini memang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i memang ada. Bahkan kunut itu kalaulah sengaja ditinggalkan, kalau ikut mazhab Syafi'i dia termasuk daripada sunat ab'ad ataupun sunat hay'ah ya, yang disunatkan untuk sujud sejadah. Sujud sejadah pula. Sujud sahwi. Tu. Kalau kita belajar dalam konteks mazhab Syafi'i saya jawab ni. Mazhab Syafi'i sunatkan ada dua, sunat ab'ad dengan sunat hay'ah. Sunat hay'ah dengan sunat ab'ad. Sunat hay'ah ni jika ditinggalkan dengan sengaja ataupun tak sengaja, maka kena ganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi kunut 15 akhir Ramadan ni termasuk daripada sunat yang kena ganti dengan, maksudnya besarlah. Dia punya tuntutan tu besar dalam mazhab Syafi'i. Dan itu nampaknya macam di Mekah apa semua pun diamalkan, dalam mazhab Hambali pun nampaknya diamalkan juga. Jadi dia masyhurlah, tak ada masalah. Baik, tapi kalau tak baca, mungkin kita solat seorang tak baca tak ada masalah. Nah, cuma disebabkan kita ni lebih cenderung pada mazhab Syafi'i dalam bab solat, disunatkan untuk baca. Dan lafaznya pun berbagai, tidak semestinya kunut biasa tu, berbagai doa sebenarnya di situ. Baik, okey, itu saja. Ada lagi tak? Direct message. Okey. Okey, saya tengok dalam chatbot ni tak ada dah. Tak ada ke soalan lisan? Saya cuba tengok dalam kita punya ini pun okey. Di grup pun ataupun di Facebook pun tidak ada. Okey ke Puan Anita, Puan Nur Rasidah, Kak Nurkiah, Puan Nur Laila, Puan Nuraini, Puan Anis? Ustaz. Ya. Nak tanya macam mana kita nak jelaskan ni kepada macam saudara mara kita ke semua pasal kisah-kisah pasal bid'ah ni, sebab kebanyakan orang tak mau belajar secara ilmiah macam ni. Mereka tetap kata apa salahnya orang dulu-dulu buat, takkan salah. Takkan tu kita salah. Jadi kita nak jelaskan tu dia perlu perkara ilmiah macam ni kan. Ya betul. Jadi bila dia tak mau dengar, jadi susah nak jalan. Jadi silat-silat kita lah Wahabi tu. Itulah. Dia begini puan ya. Tadi macam tadilah, bid'ah ni tidaklah hitam putih ya. Bid'ah dalalah ni dia tidak hitam putih lah. Maksudnya dia banyak tadi ulama bincang pun, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah wajibah apa semua ni. Jadi kita kena kenal pasti dulu yang dibuat oleh masyarakat itu dah mencapai tahap yang mana. Kalau bid'ah memang dah dalalah berdasarkan parameter yang ulama-ulama yang kita katakan tadi itu, maka jatuh pada wajiblah untuk kita qulil haq walau kana murran, iaitu berkata benar walaupun pahit, tegur dengan hikmah tu tetap tapi berkata benar, dan kita guna mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi lah. Gunakan kuasa tangan kita. Kalau dah yang buat tu ahli keluarga kita terdekat, adik-beradik kita, maka kita boleh larang dengan agak berdiplomatik, dan agak kalau kita veto pula abang sulung ke, kita sebagai mak ayah ke, kita adalah kuasa veto tu. Nah, sebabnya hadisnya menyebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Adapun melihat masyarakat apa semua begini, selagi mana bid'ah itulah kita kata bid'ah yang makruhah tadi. Bid'ah yang dibenci, tidaklah sampai tahap bid'ah yang dalalah tu, tapi bid'ah yang yang dibenci, makruhah. Maka jika kita tak mampu, semoga kita boleh dengan hati kita berdoa supaya mereka ni lah. Semua kita sendiri tu tak boleh, pada saya tidak boleh cepat melatah dengan menghukumkan secara borong semua bid'ah adalah bid'ah dalalah ataupun bid'ah mukaffirah tadi. Tak boleh. Kita kena faham sungguh-sungguh, macam kes baca Yasin malam Jumaat tadi lah.
Kalaulah kita tengok yang buat tu mak ayah kita, yang memang dia konsisten dari muda sampai tua, membaca Yasin malam Jumaat, kita nak pergi suruh dia jangan baca, beraduh sakan tuan. Jadi yang boleh kita pergi jelaskan pada mereka adalah kita ajarkan hakikat sebenar. Bukan masalah, kita katakan bukan masalah pada baca Yasin. Boleh, tak ada masalah. Boleh baca Yasin. Saya kadang-kadang tak guna istilah bid'ah. Saya kata yang ini tidak menepati sunnah. Yang ini lebih tepat. Istilahnya ataupun kaedahnya yang kita duk buat selama ni, pahalanya itu kalau exam tu 40 markah, lulus, cukup makan. Jadi yang kita nak mengaji, yang kita nak amal ni adalah yang markah A+. Yang markah A+. Gitu. Jadi kita pun dah ajar. Yang ni, yang A+ ni, sepatutnya bila pergi haji buat begini. Bila nak buat berlaku kematian, begini. Ini yang markah A+. Yang kita duk buat selama ini, betul bukannya salah. Kena gitu tu. Betul bukan salah. Saya kita pun tak kata bid'ah apa semua ni. Cuma ada yang lebih tepat lagi. Itu diplomatik lah tuan-tuan. Orang Melayu ni sensitif sungguh. Bukan orang lain. Keluarga saya sendiri pun. Cuma kita ni bila saya anak sulung, saya mengaji agama sikit ni adalah veto sikit. Ada ni sikit lah. Ada voice untuk kita menetapkan beberapa perkara tu. Tuan-tuan bapa rahimahullah. Tapi yang penting jaga silaturahim, jangan sampai bergaduh. Itu penting. Itu yang lebih wajib untuk dijaga. Tapi dalam masa yang sama, dakwah kita untuk ajak pada sunnah, kena kreatif. Kena sentiasa kreatif dan berusaha. Begitulah lebih kurang ulasan saya. Dan sebahagian saya sendiri mengaku, sebahagian saya berjaya untuk ubah keluarga saya. Dan sebahagiannya masih lagi ada yang belum berjaya lah beberapa perkara tu. Semoga Allah Ta'ala bantu kita semua insyaAllah. Puan Anita ada soalan? Ada insyaAllah. Assalamualaikum. Ni pasal kan dulu ada belajar pasal niat solat ni kan. Pasal kena ada qasak ta'yin tu. Ya. Macam mana tu? Qasak ta'arud ta'yin tu pada lafaz niat tu lah. Dan dalam niat sebenarnya qasak ta'arud ta'yin ni 3 perkara yang tentang lafaz, disebutkan lafaz kita bila nak solat tu. Dalam lafaz niat tu kena ada qasak ta'arud ta'yin, iaitu jumlah kerana Allah Ta'ala, jumlah rakaatnya berapa, dan lafaz sahaja dan seumpamanya itulah. Cumanya dia tak ada masalah bila kita niat lintasan hati pun, perkara itulah yang kita maksudkan. Dia ilmu, dia sebenarnya ilmu kita. Ni lepas ni kita bila duduk berdiri di sejadah tu, kita nak buat apa lepas ni? Ni 4:45 nanti. Bila kita duduk atas jadah tu, hati kita ni, jiwa kita, ilmu kita, minda kita tahu tak kita nak buat apa ni? Kita nak solat. Solat apa? Solat asar. Solat asar berapa rakaat? 4 kita dah tahu dah. Jadi tu dah memang dah lintasan niat kita kan Ustaz? Kerana siapa? Kerana Allah lah. Selesai dah tu. Khalas. Cuma ulama mazhab Syafi'i mensunatkan untuk melafazkan niat untuk bantu bagi orang yang ada masalah. Dia ada waswah, dia ragu, dia bila dia duduk diri di sejadah tu pun dia confused. Ni solat asar ke solat subuh? Orang macam ni sunat bagi dia untuk melafazkan niat sebab nak bantu hati dia tadi. Itu prinsip asalnya. Tapi dalam konteks alam Melayu kita ni diajarkan mesti niat, mesti melafazkan niat tu. Jadi seolah-olah melafazkan niat tu pula macam rukun, bukannya niat dalam hati tu. Begitu. Memang agak inilah bila nak bagi faham tu. Okey ke Puan Anita tu? Dia faham tak? Maknanya kita tak perlulah nak ajar. Kalau tak ajar istilah qasak ta'yin pun memadai lah, asalkan faham apa dia. Ya, sebenarnya kita dah praktiskan. Cuma ulama ni bila dia mengarang kita, itulah sumbangan ulama kita. Dia mengelaskan ni rukun solat. 13 rukun solat apa semua tu tak ada pun secara jelas dalam Quran hadis sebut, tapi ulama lah yang kemudian merumuskan daripada hadis dari Nabi. Mazhab Syafi'i rukun solatnya 13. Itu untuk pengajaran lah, tak ada masalah. Tapi sebenarnya secara praktis kita dah ada dah qasak ta'arud ta'yin tu.
Nah, tak ada masalah. Nah, gitu. Ustaz. Okey, faham. Saya nak tanya pasal zikir. Ya, Puan Rosyam. Sekarang ni orang buat online kan Ustaz kan, banyak pagi 6:30 dia orang start buat apa, istighfar, zikir, selawat, beramai-ramai. Sedangkan selalunya ibadat itu kita buat bersendirian kan, kita dengan Allah. Tapi sekarang ni banyak yang gunakan, dah ada social media ni, menetapkan, katakan dengan ustaz ni pagi dia selawat. Macam mana tu ustaz yang tu? Adakah itu pun dikatakan salah satu daripada cabang bid'ah tu? Baik, dalam bab ini untuk kita nak kata bid'ah dolalah tadi, bid'ah yang betul-betul menyalahi. Saya tak berani kata begitu secara pribadinya, tapi yang kita nak kata adalah yang lebih tepat dengan sunnah dalam bab zikir, macam puan kata, afdalnya kita buat personal masing-masing. Yang afdalnya personal kita masing-masing. Kerana zikir yang berjemaah ni tak banyak, yang ramai-ramai. Solat jemaah tu paling utama untuk berjemaahnya sepatutnya. Adapun ibadah-ibadah peribadi, solat sunat, tahajud, apa semua tu sepatutnya dibuat secara peribadi. Adapun hari ni tu dia jadi jemaah ramai-ramai ni, pesen orang Melayu ni dia dia jadi semangat bila buat ramai-ramai ni, dia jadi semangat, seronok, dah seumpamanya. Wallahu ta'ala a'lam, nak kata benda tu adalah bid'ah yang salah secara langsung saya pun tak berani kata, tapi alangkah baiknya kalau kita faham bahawa yang lebih tepat, yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah, yang lebih kita kata afdal, yang lebih rajih, yang lebih dakik, yang lebih hakikinya adalah kita buat sendiri-sendiri. Amalan-amalan yang jelas ada dia punya sandaran daripada hadis-hadis Nabi SAW itu. Baik. Okey Puan Nursyam? Okey, terima kasih Ustaz. Tapi saya sendiri pun kalau bawa kereta ke apa semua ya tuan-tuan ya, ibu ayah sekalian, kadang-kadang kita buka je nasyid-nasyid tu. Dengan nasyid-nasyid Hafiz Hamidun apa semua tu sebagai untuk ayalah daripada duduk dengar menyanyi apa semua, boleh baik lagi dengan zikir-zikir begitu kan. Walaupun dia sebenarnya nasyid lah, dia bukan zikir. Saya lebih lihat benda tu sebagai zikir, macam orang duduk selawat tu lah. Dia kata majlis selawat, tapi sebenarnya majlis nasyid. Menyanyi. Cuma yang dia menyanyi tu, nyanyian-nyanyiannya adalah dalam bahasa Arab yang bersifat memuji. Yang ada lafaz-lafaznya sama dengan zikir, sama dengan selawat dan seumpamanya. Adapun nak samakan dia sebagai sedang berzikir sebagaimana yang sunnah aja, pada saya tidak tepat lah. Tidak tepat. Zikir ni dia ada tata cara dia yang khusus ya. Lafaz-lafaz dan seumpamanya. Okey Puan Aisyah? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi lah? Ada kita berhenti di sini insya-Allah. Ada satu soalan dekat chat Ustaz. Ada. Mana ya? Ustaz, ada ke tarikat yang tidak buat bid'ah? Payah soalan ni. Sebab saya memang minat mengkaji sejarah pemikiran Islam di alam Melayu. Dan antara tokoh yang saya rujuk utama adalah Dr. Abdul Rahman Abdullah. Kalau di Indonesia ni, Azyumadi Azra dan ramai lagi. Cuma kita kena faham Islam yang datang ke alam Melayu macam kita bincang sebelum ni, memang Islam versi itu. Abad ke-15, 16, ulama-ulama kita alam Melayu pergi mengaji di Mekah. Ketika itu di Mekah ni yang menguasainya adalah ulama-ulama yang memang akan ada tarikatnya. Jadi Islam yang sampai ke alam Melayu ini, kalau menurut Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas pun, memang Islam yang dibawa oleh kaum sufi tarikat ni, yang mereka ini sebahagian besarnya memang terlibat dengan ajaran batiniyah, Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, Martabat 7. Dia panggil tasawuf falsafi, bukan tasawuf murni akhlak. Yang sunni ni, yang jaga hati, menyuci hati. Tapi yang falsafi, yang duk cakap tentang Tuhan dengan alam ni yang sama, Tuhan ni ibarat. Akhirnya tasawuf falsafi ni yang jadi munculnya orang-orang macam Lepat, orang-orang macam Wan Hizam yang sudah difatwakan oleh pelbagai majlis fatwa tu. Itu masalah kita di alam Melayu ni. Jauhnya kita dengan Islam yang berasaskan sandaran direct kepada Quran dan Sunnah berdasarkan ulama-ulama yang bawa kita kepada kefahaman kepada masadir, dia panggil rujukan utama dalam Islam.
Itu isunya, latar belakangnya. Jadi kalau ditanya, ada tak tarekat yang tidak buat bid'ah? Pertamanya, dari sudut bacaan dan pergaulan saya dengan orang yang terlibat dengan tarekat, memang payah nak cari pun. Memang payah nak cari. Kalaupun mereka ni tidak buat bid'ah dalalah, sebahagiannya memang terlibat dengan buat bid'ah makruhah. Bid'ah yang dibenci lah. Mereka mengkhususkan amalan-amalan tertentu. Kena zikir ni 1000 kali, kena zikir ni 100 kali. Sedangkan benda itu tidak ada asas dalam sunnah Rasulullah SAW. Dengan meletakkan fadilat-fadilat tu, yang melampau lagi banyak lah. Dan majoriti ajaran yang difatwakan sesat di Malaysia oleh semua majlis agama Islam itu mesti ataupun sama boleh kata 95% adalah yang terlibat ataupun mendakwa diri mereka itu tarekat tertentu. Jadi pada saya lah orang awam macam kita ni, cukuplah kita bertarekat dengan tarekat Muhammadiyah, iaitu tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita beramal dengan zikir-zikir yang Rasulullah ajar dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ataupun dalam Riyadus Salihin. Tu pun tak habis nak amal dah tuan-tuan sehari-hari itu. Cukuplah kita belajar tentang tazkiyatun nafs, tentang jaga hati, jaga jiwa berdasarkan hadis-hadis sahih, ayat-ayat Quran berkaitan dengan penyucian hati, jangan dengki, cemburu, jangan takbur, apa semua itu begini itu. Hatta Imam Al-Ghazali yang dinisbahkan sebagai tokoh tasawuf, saya ingat saya duk baca-baca tak jumpa dia ni tarekat apa tuan-tuan. Imam Ghazali rahimahullah. Dia tu dinisbahkan sebagai tokoh tasawuf utama dalam sunni. Tapi dia sendiri, setahu saya, boleh tanya ustaz-ustaz lain, tidak ada tarekat. Nak katanya tak perlu ada pun tarekat untuk kita nak mengaji tasawuf ni. Sebab tasawuf yang kita nak mengaji adalah tasawuf yang melibatkan penyucian jiwa, yang melibatkan jaga hati. Ni bukan main. Masuk tarikatnya, pakaian macam orang sufinya, tapi mulut Allahu Akbar. Bila orang tak setuju, bila orang berbeza dengan dia, oi, mulut boleh tahan juga tuan-tuan. Kita kata, ai sufi macam mana? Nah, begitu. Maksudnya, akhirnya dah saya syorkan ibu ayah yang minat nak mengaji pasal tasawuf, belajar tasawuf ni, baca buku Profesor Dr. Hamka, Tasawuf Moden itu. Cukup baik. Buku itu menggambarkan tasawuf yang sepatut kita mengaji adalah tasawuf para sahabat. Sebab manusia yang paling suci hati, budi mereka itu adalah sahabat Rasulullah, dan mereka itu semua dijamin syurga. Tokoh-tokoh tarekat yang muncul kemudian hebat macam mana pun didakwa boleh terbang, berjalan atas air, boleh gaib, semua tak jamin syurga belaka. Yang dijamin syurga adalah para sahabat Rasulullah. Jadi tasawuf cara mereka lah. Sebab mereka itu bertasawuf dengan tasawuf Muhammadiyah, tasawuf Nabi Muhammad, tasawuf Quran dan hadis. Maka itulah jalan paling selamat. Tak payah masuk tarekat apa-apa pun tuan-tuan sebenarnya. Tak ada syarat. Dalam kubur tak ada pun soalan yang bertanya, man tariqatuka. Tidak ada. Siapakah ataupun apakah tarekat kamu? Tidak ada tuan-tuan. Gitulah untuk orang awam macam kita. Tapi ada orang ni dia minat nak try apa semua. Bolehlah. Kalau rasa diri kuat, tidak mudah terpesong, apa semua, boleh nak cuba pengalaman. Ada pun guru-guru saya yang bekas ataupun pernah experience dengan tarekat ni, baguslah. Dia boleh tengok sendiri, mengarut tak mengarut, betul tak betul dah seumpamanya. Okey, kita berhenti situ insya-Allah, nak masuk asar dah. Kalau ada soalan lagi kita akan bahas minggu depan. InsyaAllah minggu depan, kalau tidak satu, saya cuba selesaikan buku kita 2 bab lagi tu dalam minggu depan insya-Allah, supaya kita tidak ada lanjutan masalah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.